edisi mingguan oleh Jabatan Kuasa Biro Penerangan dan Komunikasi yang akan disertai oleh Yang Berhormat Nur Izzah, Yang Berhormat Jan Chua dan pengarah komunikasi bagi ini. Dari saya pada pagi ini, saya ingin membuat satu kenyataan mengenai program PKR, iaitu Jelajah Pimpinan Keadilan ke seluruh negara. Jelajah Pimpinan Keadilan ke seluruh negara. Program Jelajah Pimpinan Keadilan yang dianjurkan oleh Ibu Pejabat Keadilan dengan kerjasama cabang-cabang parti seluruh negara akan bermula hari ini, 1 Februari 2011. Program ini bermula dengan dialog dan tweet up bersama YB Nur Izzah dan YB Nazmi Ahmad di Empire Gallery, Subang Jaya pada jam 4 petang. Pada sebelah malam ceramah Ubah Sekarang, Selamatkan Malaysia akan diadakan di Taman Seri Manja PJS 3. Datuk Seri Anwar Ibrahim, Rabin Singh Diu, Khalid Samad, Nur Izzah, Jan Chua, Niat Nazmi dan Hanizah Talha akan berucap di program tersebut. Program Jelajah Pimpinan ini signifikan, memandangkan buat pertama kali Ibu Pejabat Keadilan memainkan peranan secara langsung dalam penganjuran bersama dengan cabang-cabang. Itu cabang-cabang PKR di seluruh negara yang kita koordinat supaya mempunyai impak yang besar kepada rakyat, di mana semua pimpinan utama PKR bersama dengan pihak Parti DAP akan diundang dari semasa ke semasa. Edaran risalah isu-isu semasa, kaunter pendaftaran pengundi dan keanggotaan akan dibuka semasa program dijalankan. Program ini akan diteruskan di 30 kawasan parlimen yang dilihat strategik dan dijangka berakhir pada April 2011. Ibu Pejabat Keadilan berharap pihak keselamatan akan memberi kerjasama secara adil dan mematuhi jaminan hak untuk berhimpun yang bermaktub dalam pelbagai negara. Sekian, terima kasih. Respon kepada kenyataan yang dibuat oleh Ahli Parlimen Padang Serai, N. Gopala Krishnan. Ahli Parlimen Padang Serai, N. Gopala Krishnan, yang mengumumkan keluar keadilan baru-baru ini telah menuduh berkali-kali bahawa keadilan meminggirkan masyarakat India. Sebelum ini, Ahli Parlimen Kulim Bandar Baru, Zulkifli Nordin, menuduh keadilan mengabaikan masyarakat Melayu. Tuduhan-tuduhan bercanggah ini membuktikan bahawa pemimpin yang masih terperangkap dengan mentaliti perkauman tidak sesuai berada dalam keadilan yang merupakan parti politik pelbagai kaum yang progresif. Ramai pimpinan keadilan telah menjawab tuduhan Gopala secara spesifik dan menafikan dakwaannya bahawa keadilan meminggirkan masyarakat India. Masyarakat sendiri dapat menilai dakwaannya yang hanya terbit selepas dia kalah dalam pemilihan dan tidak dilantik sebagai Naib Presiden parti. Saya juga ingin membetulkan laporan Free Malaysia Today yang menyebut bahawa 40% anggota keadilan adalah dari masyarakat India. Sementara dalam laporan yang sama, Gopala menyatakan 90% pimpinan keadilan adalah masyarakat Melayu. Daripada 371,612, saya akan bagi ini bertulis. Daripada 371,612 anggota keadilan yang berdaftar, Melayu adalah 45%, Cina 11%, India 23%, Bumiputera, Sabah, Sarawak dan lain-lain pula sebanyak 21%. Dari segi kepimpinan kepimpinan Majlis Pimpinan Pusat untuk sesi 2010-2013, Melayu adalah 62%, Cina adalah 20%, India 12%, Bumiputera, Sabah, Sarawak dan lain-lain 4%. Hakikatnya, majoriti besar pimpinan keadilan dipilih menerusi sistem satu anggota satu undi, dan anggota keadilan jelas meletakkan kebolehan, keupayaan serta komitmen kepada perjuangan mengatasi sebarang perkiraan perkauman. Justru amat sesuai sekali pemimpin seperti Gopala yang masih lagi terperangkap dengan mentaliti lapuk untuk keluar parti. Rakyat akan menilainya dalam pilihan raya umum yang akan datang, dan keadilan sebagai sebuah parti politik berbagai kaum akan terus bergerak ke hadapan
membacakan kenyataan media sempena Hari Ulas Persekutuan dan bagi Ken Chua dan baca versi bahasa Inggeris setiba beliau. Silakan. Kuala Lumpur contoh untuk transformasi nasional dan reformasi politik. Pada hari yang bermakna ini, di mana berlangsungnya sambutan Hari Wilayah, kami mengalu-alukan kenyataan Tan Sri Muhyiddin Yassin bahawa wilayah persekutuan harus menjadi contoh untuk pembangunan negara. Contoh ini tidak harus terbatas kepada pembangunan ekonomi semata-mata, malah mesti termasuk reformasi politik. Pakatan Rakyat telah mengumumkan manifesto wilayah persekutuan yang menegaskan bahawa tugas dan tanggungjawab yang dipikul mana-mana kerajaan pilihan rakyat adalah untuk memberi dan menyediakan yang terbaik buat rakyat, termasuklah prasarana asas yang terbaik dalam kelasnya secara telus dan pada harga berpatutan. Sebagai contoh, projek MRT yang dikatakan bernilai 36 bilion ringgit Malaysia sebenarnya akan berharga lebih 50 bilion ringgit bila diambil kira nilai hartanah dan peralatan yang mesti dibeli harus dikaji semula dengan mendapatkan konsep-konsep cadangan mampan dari syarikat-syarikat antarabangsa, termasuk konsep-konsep yang terbaik dalam kelasnya dan yang paling murah harganya demi mencapai matlamat sistem pengangkutan awam MRT yang mampan dan cekap. Satu lagi tumpuan Pakatan Rakyat ialah untuk menghapuskan kemiskinan bandar dan mengurangkan jurang kemiskinan dengan penghapusan subsidi terus kepada rakyat, kenaikan gaji yang lembab dan peluang pekerjaan yang kurang. Pakatan Rakyat mempercayai 3 langkah utama yang harus dilaksanakan untuk wilayah persekutuan adalah dengan mengurangkan kos melakukan perniagaan, meningkatkan prasarana hidup mampan buat golongan miskin bandar dan menambahkan usaha pembangunan usahawan. Mengurangkan kos untuk melakukan perniagaan dengan memperkemas birokrasi menjadi one-stop center akan menarik minat lebih banyak perniagaan yang akan meningkatkan peluang pekerjaan yang mendatangkan manfaat pada ekonomi setempat. Meningkatkan prasarana hidup mampan, terutamanya perumahan, pendidikan dan kualiti kehidupan melalui pusat perumahan awam baru yang sua kekal, self-sustaining, dan pembaikpulihan pusat perumahan awam yang usang melalui rancangan pembangunan semula bandar yang menyeluruh amatlah penting untuk menjadikan ibu kota ini menjadi bandaraya yang benar-benar mesra rakyat. Dan peningkatan dana pembangunan usahawan akan meningkatkan peluang ekonomi dan menanam semangat inovasi yang akan mengurangkan jurang kemiskinan dengan mendadak. Namun, Pakatan Rakyat percaya bahawa pembangunan ekonomi semata-mata tidak mencukupi untuk menjadikan Kuala Lumpur contoh transformasi nasional tanpa reformasi politik yang segera dan bermakna. Pakatan Rakyat percaya bahawa rancangan NPAA Greater Kuala Lumpur ke Lembah Kelang yang bertujuan memajukan Kuala Lumpur menjadi antara 20 bandaraya terhebat di dunia bersama cadangan Menteri Wilayah Persekutuan dan Kesejahteraan Bandar Malaysia untuk menubuhkan persatuan penduduk harus diperkukuh lagi dengan mengembalikan hak asasi demokratik rakyat, iaitu untuk memilih kerajaan tempatan. Oleh itu, kami ingin menjemput Menteri Wilayah Persekutuan dan Kesejahteraan Bandar Malaysia, Datuk Raja Nong Chee, untuk bersama-sama kami, Ahli Parlimen Keadilan dan juga Pakatan Rakyat, menubuhkan Suruhanjaya bagi mengkaji langkah-langkah mengembalikan pilihan raya kerajaan tempatan di Kuala Lumpur. Akhir sekali, kami menegaskan kedudukan Pakatan Rakyat untuk menjadikan jawatan Datuk Bandar dan ahli-ahli Dewan Bandaraya sebagai jawatan-jawatan yang dipilih penduduk Kuala Lumpur agar mereka akan menjalankan tugas dengan lebih amanah dan bertanggungjawab terhadap penduduk Kuala Lumpur. Hanya dengan ini, wilayah persekutuan khususnya Kuala Lumpur akan menjadi contoh transformasi nasional yang mengutamakan rakyat dan bukannya setengah pihak sahaja. Demikian.